Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh, Koordinator CDL, yang berusaha Dr. Mustafa Majid, rakan-rakan guru CDL, para peserta yang saya hormati yang mungkin terdiri dari pengetua, guru besar dan guru-guru, juga tidak ketinggalan rakan kita dari Indonesia. Assalamualaikum sekali lagi dan bersua kita kembali di dalam arena CDL kita dalam acara hands-on online session yang pada hari ini ialah minggu yang ke-29. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berada dalam minggu bercuti, masih lagi bercuti sekolah, tapi saya sangat yakin antara kita masih mengambil peluang untuk bersama-sama menimba ilmu dan berkongsi pengetahuan dalam menimba ilmu itu untuk kebaikan kita dan juga anak-anak didik kita dalam era pendidikan. Seperti biasa, pada hari ini kita akan mulakan sesi kita dengan sesi menimba ilmu daripada yang tidak asing lagi, iaitu Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh. Dan hari ini tajuknya, setiap minggu tajuknya sangat-sangat menarik. Dan hari ini adalah tajuk penjenamaan profesional guru atau juga pegawai. So kita ada juga buku tu yang ditulis oleh Eric Decker, Branding Yourself. So kita akan dengarkan apa yang akan dikongsikan oleh Datuk. Silakan Datuk, kita teruskan saja. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zalina. Sememangnya tajuk saya untuk hari ini adalah penjenamaan profesional guru atau pegawai. Kita tahu bahawa sebagai seorang guru, kita sememangnya kita ada kelebihan dalam satu-satu perkara dan kita boleh juga membina keterampilan kita dalam perkara yang lain. So penjenamaan kita, penjenamaan profesional kita adalah satu perkara yang sangat penting. Kita tahu bila kita sebelum kita jadi guru, kita menghadiri pengajian kita di peringkat ijazah dan disambung pula kalau tak ada ijazah kita bukan 4 tahun termasuk aspek pendidikan, bachelor pendidikan, kita terpaksa buat diploma pendidikan. Kombinasi dua ni, so kita ada pengajian, latihan dan seterusnya perkembangan. Dalam kerjaya kita tidak boleh lari daripada perkara perkembangan itu yang kita lakukan melalui ladap. Dan pada hari ini umpamanya dalam program CDL ni merupakan untuk professional learning development kita. So education, training dan development merupakan satu yang memang penting bagi kita. Kita sudah terima education, kita sudah ada latihan. Sekarang ini adalah aspek perkembangan. Dan perkembangan ini boleh berlaku untuk 10 tahun, 15 tahun sehingga kita bersara. Apa yang kita belajar semasa pengajian kita mungkin pada satu masa nanti sudah jadi obsolet. Apa yang kita terima dalam latihan diploma pendidikan kita atau praktikum kita sekarang ini mungkin sudah menjadi obsolet. Kita terpaksa mengenali style atau kaedah yang terkini. So untuk itu, aspek perkembangan atau development itu adalah sangat penting. Kita mula dengan ijazah, kita mungkin melalui diploma pendidikan, tapi akhirnya perkembangan itu adalah sangat penting. Next slide please. Ini satu contoh branding pegawai. Okay. Bahawa kita boleh ada dua core utama kita, apa keterampilan atau core keterampilan kita ini. Dan dalam perkara ini, jangan kita selalu bimbang sangat tentang perkara di mana kita kurang mahir atau kurang arif. Sememangnya kita kena belajar, tapi kita jangan bimbang tentang perkara itu. Sebaliknya, apa kita buat adalah untuk mencemerlangkan diri dalam perkara di mana kita mahir. Think about the things that we are good at rather than worrying about the things that we are not good at. When I was doing my PhD, ada masanya kita rasa, wow, ada banyak perkara yang saya perlu belajar. Dan kita mula bimbang.
Tapi saya pergi ke sebuah sekolah di mana saya kutip data, saya masih ingat SMKB ya, di Kota Baru. SMK Kota Baru, dan dalam satu laluan saya nampak, don't worry about the things that you are not good at, but excel in what you are good at. What you are not good at, memang kita nak belajar, tapi don't start worrying too much dan rasa macam kita ni tak seeloknya, kita ada kekurangan, kita ada kelemahan. Kita lebih fikirkan tentang kelemahan. Jadi untuk seorang SISC plus umpamanya, core satu keterampilan utama dia ialah pakar kandungan subjek. Core kedua, keterampilan beliau, branding dia ialah kaedah atau style pengajaran dan pembelajaran. Dia arif tentang style dan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Plus 3 dia tu adalah kejurulatihan dan mentoring umpamanya, mungkin dalam bidang pentaksiran, dan yang kelima, pembangunan profesional. Dia boleh membantu dalam pembangunan profesional. So ini merupakan jenama seseorang. Dan jenama ini boleh ditentukan oleh individu itu sendiri. Kerana kita tahu kehebatan kita. Tapi bila kita ada jenama ni, itu tidak bererti bahawa kita lari fokus untuk meningkatkan keterampilan yang lain. Dan saya juga nak sebut bahawa branding kita ni boleh berubah daripada tahun-tahun bila kita mula kerja sehingga kita menjadi lebih mahir, dan 2+3 kita ni boleh berubah. 2+3 ni tak semestinya jadi 2+3, ia boleh juga menjadi 3+3 atau boleh juga menjadi 2+4. So ini adalah satu perkara yang arbitrary, tapi tak bolehlah banyak. Kita tak mau jadi jack of all trades. Ya. Kita perlu juga master. Perkara lain kita tahu, dalam masa jadi cikgu di sekolah, banyak perkara yang kita harus tahu sememangnya. Tapi branding kita tu sememangnya dalam 3, 4, 5 atau 6 perkara yang utama sahaja. So tuan-tuan dan puan-puan, contoh professional branding ini saya reka sendiri. Core satu bagi seorang guru umpamanya ialah kepakaran kandungan, content expertise. Kalau anda cikgu sejarah, maka content expertise anda sepatutnya dalam bidang mata pelajaran sejarah itu. Core kedua ialah kepakaran tentang kaedah mengajar. Itu menjadi 2. Plus 3 dia itu apa? Umpamanya pentaksiran bilik darjah, kejurulatihan sukan, dan umpamanya anda pakar dalam penggunaan 2 dalam PDP atau PDPR. So sememangnya anda boleh mempunyai branding anda sendiri. You can create your own brand. Saya nak ingatkan, ini adalah brand anda. It can be 3+3, it can be 3+4, it can be 3+5 even, but not too many. To me, an ideal one, yang memangnya ideal adalah 2+3. Right? Ini contoh, bila saya kongsi dengan beberapa SISC dalam satu program Advanced Leadership Program. Satu daripada peserta kita, Jessica Edward daripada PPD Kota Belud. Selepas sesi saya, beliau reka branding dia sendiri, dan beliau adalah subject matter expert dalam TWED dan bulatan yang tengah tu, dan pedagogical knowledge. Ini merupakan dia punya 2 branding utama, 2 keterampilan utama. Tapi kelebihannya adalah di sekeliling. Umpamanya dalam assessment, iaitu pentaksiran, dalam coaching dan mentoring, dan yang ketiga dalam CPD/PLC, Continuous Professional Development dan Professional Learning Community. So ini merupakan branding yang dia letakkan pada diri dia sendiri. Tapi Puan Jessica, dia daripada acuan yang saya buat, dia tambah dengan uraian lagi apa yang akan beliau menjadi sub bidang kepakaran beliau dalam assessment umpamanya student head count, item analysis, 5-step data analysis process, dan seterusnya dalam coaching dan mentoring, dia ada sub bidang dia, dan untuk CPD, PLC, dia ada sub bidang dia
perkara yang dia nak lakukan dari segi operasional pada tahun 2022. Beliau anggap inilah branding beliau, ya. Dan branding ini mungkin boleh berubah atau tidak akan berubah dalam 5 tahun yang akan datang, tapi dia boleh juga berubah. Saya jangka dalam tugas saya sendiri bila saya mula sebagai seorang guru dan kemudiannya pada penghujungnya satu daripada saya punya plastri itu adalah pengantarbangsaan, pembangunan profesional dan juga bidang yang lain. So that became selain daripada kepimpinan dan pengurusan, educational leadership and management. So tuan-tuan dan puan-puan, sila ambil kesempatan ini untuk nak bina your own branding. Anda boleh dapat acuan ini daripada Urusia CDL dan anda boleh rangka sendiri. Remember, don't worry too much about the things you're not good at, but excel in what you are good at. Rasa megah tentang what you are good at. Don't be too hard on yourself. Jangan sentiasa rasa, oh saya ni tak menyerlah. Kita semua boleh menyerlah. Kita ada branding kita sendiri. Find your 2+3 or your 3+3 or your 3+4. Find your own brand. So itu saja daripada saya pada hari ini, pada petang ini. Ada banyak buku yang anda boleh baca tentang branding. So terima kasih dan terima kasih kerana mendengar dan ada bersama kami untuk sesi pada petang ini. Sekian, saya serah kembali kepada Dr. Zalina. Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk atas perkongsian ini dan saya kira ini adalah satu perkongsian yang sangat baik dan saya juga terpanggil untuk nak buat my own branding. Cuma Datuk, mungkin saya boleh tanya sikit, macam mana kita nak tahu yang kita ni expert pada satu-satu bidang? Barangkali orang rasa kita ada kemahiran, tapi kita rasa kita tidak di tahap itu lagi. Jadi bagaimana nak letak 2+3 untuk diri kita sendiri? Okey, kalau kita pakar dalam bidang kecil itu, bagi seorang guru umpamanya, kalau dalam aspek konten, sememangnya tidak dapat nafikan dia dah mungkin 5 tahun, 10 tahun mengajar mata pelajaran itu. Dan dia boleh dianggap pakar dalam bidang itu. Dia sendiri anggap dan dia selalu menjadi rujukan di sekolah pun untuk bidang tersebut. Kalau itu menjadi kepakaran, subject matter. Dalam aspek-aspek lain, kalau kita sendiri dapat mengendalikan umpamanya PLC dalam satu-satu bidang itu, ya, maka umpamanya kalau di IAB dulu, kalau seseorang pencara boleh rancang dan mengelolakan kursus sepanjang minggu dalam satu tajuk yang kecil, maka dia boleh anggap bahawa dia pakar dalam bidang kecil itu. Umpamanya, dulu semasa di IAB saya anggap penilaian psikomotor adalah merupakan satu bidang yang saya sendiri boleh beri ceramah atau kuliah dia untuk 2 minggu pun. Saya mempunyai kepakaran dalam bidang itu. So itu menjadi saya punya plastering. So kita sendiri boleh nilai dan kita boleh juga dapat recognition daripada pihak ketiga. Kalau kita selalu dijemput sebagai penceramah bagi penggunaan tool umpamanya, macam sekarang CDL selalu jemput dan pegawai itu yang kita jemput, guru yang kita jemput, dia boleh beri ceramah dalam 10 tool yang boleh digunakan dalam PDP. Maka individu itu boleh anggap diri dia sebagai dia punya plastri itu dalam penggunaan tool untuk PDP. So dia arbitrary, kita tidak letak secara khusus anda harus mempunyai sijil dan sebagainya. Kalau ada sijil maka itu tambahan. Yang penting anda diiktiraf oleh community pendidik sebagai individu yang mempunyai kepakaran dalam bidang itu dan sering juga dijemput dan banyak cara lain, banyak indikator yang lain. Right? Ada orang dia ada kepakaran tapi dia jarang nak tunjuk, tapi di sekolah memang selalu dia dirujuk untuk satu-satu bidang kecil itu. Itu merupakan
kalau nak buat fault finding, rectification solution untuk ICT, selalu dia dirujuk. Maka saya anggap plus 3 dia, satu daripadanya ialah kepakaran dalam bidang ICT. So itu saja jawapan saya bagi perkara ini. Baik, terima kasih sekali lagi Datuk. Saya kira itu macam kalaulah saya boleh kata, maknanya apabila kita sering melakukan sesuatu dan kita semakin mahir dalam bidang itu, kita boleh anggap itulah kepakaran kita dan kita boleh kongsikan kepada orang lain, kan? Boleh. Dan saya janji pada diri saya sekarang ni, saya nak buat my own branding lepas ni. Seperti mana kerangka yang Datuk dah tunjuk tadi. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Datuk Dr. Mahinder Singh atas perkongsian yang sangat baik di mana penjenamaan profesional guru. Jadi rakan-rakan guru yang ada dalam sesi pada hari ini, bolehlah selepas ini buat kerangka, menggunakan kerangka yang ada tadi untuk menentukan, oh rupanya kita ada kepakaran yang sedemikian. Sebab kita tak sedar. Kalau kita desainkan itu, nanti kita nampak rupanya kita ada kekuatan di satu-satu bidang. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Datuk Dr. Mahinder Singh atas perkongsian ini. Kita teruskan kepada sesi perkongsian hands-on online session kita pada minggu ini, iaitu siri yang ke-29. Untuk itu saya persilakan moderator pada hari ini, iaitu Cikgu Ika Liana binti Khalid. Over to you, Cikgu. Terima kasih Dr. Zalina. Terima kasih Dr. Mahinder Singh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat dan selamat petang diucapkan kepada yang berbahagia Dr. Mahinder Singh, Dr. Zalina, pada rakan-rakan guru yang ada pada petang ini yang tak sabar-sabar nak belajar dengan Cikgu Tuan Juhaida. Okay. Jadi pada petang ini kita ada sesi perkongsian ilmu untuk siri 29. Jadi saya perkenalkan dulu diri saya Cikgu Ika Liana sebagai moderator dan saya daripada Sekolah Kebangsaan Kementah. Jadi sebelum itu saya maklumkan lagi setiap minggu bahawa objektif connecting the dot ni, iaitu satunya untuk berkongsi ilmu dan kemahiran menghasilkan video kandungan, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan murid dalam menguasai ilmu dan membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Jadi kepada cikgu-cikgu yang baru mengikuti pada minggu ini adalah objektif yang kami sediakan untuk para cikgu-cikgu yang diharapkan ia bermanfaat kepada cikgu-cikgu. Dan ini adalah sesi perkongsian yang berlangsung pada setiap hari Jumaat selama 1,5 jam. Bermula pada pukul 3 petang hingga 4:30 petang. Dan secara perkongsian secara hands-on. Jangan risau, sijil akan disediakan menerusi pautan yang akan diberi di akhir sesi nanti. Dan pendaftaran juga adalah percuma. Jadi sebelum kita mulakan sesi perkongsian ini adalah baiknya saya memperkenalkan cikgu yang akan berkongsi pada hari ini. Iaitu Cikgu Tuan Juhaida binti Tuan Muhammad Amin. Iaitu jawatan semasa beliau adalah sebagai guru kanan sains dan matematik di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Titi Wangsa. Pengalaman mengajar beliau adalah selama 20 tahun dan mengajar subjek kimia dan sains. Pendidikan beliau adalah pendidikan ijazah sarjana muda sains dengan pendidikan biologi dan kimia daripada Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Dan beliau juga mendapat Master of Education dalam Curriculum and Instruction daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Antara sumbangan-sumbangan beliau sebagai jurulatih utama negeri kimia, pasukan cikgu YouTube, JUN bagi Inquiry Based Science Education, panel penggubal dan penterjemah di SKP Kimia, KSSM tingkatan 4 dan tingkatan 5. Panel penilai buku teks kimia KSSM, panel penghasilan video PDP Mudahnya Sains di Rumah di bawah JPWP Kuala Lumpur, panel pembina modul kimia KSSM Champion Teacher, guru personality Didik TV KPM NTV7, guru pakar Connecting Dots Learning, peserta program Duta Guru di bawah Yayasan Petronas Cohort 3 dan merupakan penulis buku karya motivasi dan kreatif. Beliau juga telah pernah mendapat anugerah guru ikon STEM
JPWPKL 2020 dan juga guru inovatif PDP dalam talian JPWPKL 2020. Bukan calang-calang cikgu kita pada petang ini. Jadi tanpa membuang masa, saya memperkenalkan Cikgu Tuan Juhaida untuk perkongsian seterusnya. Dipersilakan. Okay, baiklah, terima kasih Cikgu Ika. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, sebelum kita memulakan, okay, saya akan bagi satu link Wooklab. Saya minta cikgu-cikgu semua masuk ke link tersebut. Okay, saya akan beri link tersebut di ruangan chat. Okay. Okay, minta cikgu masuk ke link tersebut. Okay. So, dapat masuk tak? Dapat nampak tak soalan pertama tu? Sekiranya anda seorang guru, nyatakan subjek yang diajar di sekolah. Okay, dah ada dah jawapan dia. Ada yang dah tulis bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Okay, saya dah terima jawapan. Okay, kita ada bio, kimia, fizik. Okay. Sains dan kimia, geografi. Macam-macam Pendidikan jasmani, sains, bahasa Cina, Maths, English, BM. So maksudnya hari ini kita ada peserta yang mengajar pelbagai subjek di sekolah. Okay, saya ada terima 47 respons setakat ni. Pi, kimia dan sains, geografi, sastra, muzik, sejarah, akaun, pendidikan moral, pendidikan khas. Okey, dan macam-macam ni Okey, lukisan kejuruteraan, RBT, perniagaan. Okey, baik. Baiklah. Okey, tak apa, cikgu boleh terus isi. Sains. Okey. Sekarang, untuk yang kedua, saya nak cikgu isi bahagian 1 dan 2 dahulu. Okey, nombor 1 tu what I know, senaraikan pengetahuan sedia ada cikgu tentang video kandungan. Okey, apa yang terlintaslah di fikiran cikgu bila cikgu dengar tajuk video kandungan ni. Okey, dan yang kedua, apa yang cikgu nak pelajari hari ini dalam kolom kedua. Kolom ketiga, jangan isi lagi. What I learned today tu akan diisi di akhir sesi nanti. Jelas ke? Ke ada yang confused? Okey, storyboard dalam video bagus. Music, betul? Okey, ini tentang video kandungan yang cikgu tahu, cikgu rasa dan saya rasa di sini pun mungkin ramai yang dah pakar kan. Okey, saya pun bukan pakar, saya pun rasa diri saya masih amatur sebab saya pun rasa banyak lagi saya perlu belajar. Jadi perkongsian hari ini untuk setakat apa yang saya tahu juga. Okey. Okey, jarang buat video, okey. Konten yang perlu disampaikan, sumber dan suntingan, video konten, okey, betul, storyboard. Storyboard dan visual, tak tahu, isi kandungan dalam pembelajaran, konten, tata cara menghasilkan video, konten. Okey, what I want to know, everything. Okey, aplikasi dan kemahiran yang diperlukan untuk menghasilkan video yang menarik. Okey. Kurang jelas, okey, tak apa. Kalau kurang jelas pun tak apa, saya harapkan di akhir sesi nanti ada sesuatu yang cikgu dapatlah. Okey, daripada sesi perkongsian kita pada hari ini Okey, tak pandai buat video, video editing, cara membuat video yang menarik. Okey. Apa yang cikgu nak tahu hari ini? Okey. Everything, aplikasi dan kemahiran yang diperlukan untuk menghasilkan video yang menarik, video animasi yang mudah, ciri video yang menarik, penghasilan video, cara buat video, baru nak belajar, how to make interesting video dan kemahiran membuat video yang jelas. Okey. Thank you cikgu sebab bagi feedback ni. Susun atur kandungan video berkesan untuk PDPR. Okey, susun atur kandungan video berkesan PDPR untuk menarik murid. Okey. Okey, banyak Saya terima feedback. Okey, thank you atas feedback yang telah diterima dan diberi. Okey, sekarang ni kita balik semula kepada slide saya. Kita
juga ada jawapan-jawapan di di chat okey. Lukisan kejuruteraan, animasi semua okey, saya baru baca di ruangan chat. Okey, sebelum tu saya akan pasang satu video ni. Cikgu Ika kalau tak dengar dia punya ni bagi tahu kalau tak dengar dia punya sound Okey. okey. Okey, tu teaser Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk sesi hari ini, okey, saya suka dengan kata-kata ni, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya kerana dia hidup di zaman yang berbeza dengan zamanmu. Okey, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Okey, maksudnya zaman anak-anak kita sekarang, generasi sekarang ni adalah zaman yang cukup berbeza dengan zaman kita dahulu dididik Jadi cikgu memang kena berubah dan kena belajarlah kan untuk tambah baik dan upgrade kita punya kompetensi supaya dapat menyampaikan ilmu tu kepada anak murid sekarang. Okey. So bagaimana kita nak menambah makna kepada aktiviti PDP guru ni? Okey, nak supaya kita dapat meaningful teaching, meaningful learning ni. Okey, bagi saya ada dua yang utama saya tekankan. Yang pertama ialah kita touch students' heart. Okey, dan yang kedua ialah kita spark students' interest. Okey, macam mana? Okey, bagaimana kita nak buat tu? Okey, sebenarnya memang banyak cara. Okey, cikgu lebih tahu. Okey, cikgu lebih kenal murid dia dan dia lebih tahulah sebenarnya macam mana cara dia nak buat supaya anak-anak murid tu suka dan sayang kepada dia. Okey, suka dan sayang kepada kita lah. Sebab kita senang bila murid suka, murid sayang kepada cikgu, jadi senang untuk kita tarik murid tu supaya suka dan hadir kelas, suka kepada subjek kita. Okey, contohnya macam cikgu kenalah selalu bertanya khabar, prihatin, beri kepercayaan, tidak lokek memberi motivasi, pujian, nasihat, sokongan, kata semangat, bantu murid tidak ulang kesilapan sama dan kasih sayang tanpa syarat. Okey, ini untuk cara-cara touch students' heart. Okey, sebabnya kids don't learn from people they don't like. Okey, Rita Pearson ni adalah seorang pendidik juga. Okey, daripada Texas. Okey, cikgu boleh cari dekat YouTube. Okey, dia punya video berjudul Every Kids Need a Champion. Okey, kata-kata dia tu memang bersemangat untuk ceramah dia lah, talk dia tu memang bersemangat lah untuk guru-guru. Okey, untuk guru-guru dengar. Okey, memang beri semangat Okey, dan yang kedua, tadi kita dah touch student heart, kita spark students interest pula. Banyak cara, tapi hari ni saya nak fokus ialah video PDP. Okey, kita sebagai guru, kita nak hasilkan video kandungan, video konten untuk PDP kita. Contohnya macam saya ajar subjek sains, saya ajar subjek kimia, jadi saya hasilkan konten kimia dan sains untuk murid kita. Okey. Okey, sebabnya kenapa kita nak pilih video ni? Sebab kita tahu kepelbagaian. Okey, manusia ni dia memang kita nak ada kepelbagaian kecerdasan. Kita nak memaksimumkan penggunaan left brain and right brain. Okey, ada yang lebih kepada logik, ada yang lebih kepada language, ada yang suka science math, ada yang suka music kan. So pelbagai. Okey. Jadi kita kena cuba untuk pelbagaikan kaedah PDPR supaya dapat memenuhi semua kehendak murid kita. Okey. Dan juga saya juga buat sedikitlah soal selidik dengan murid-murid dalam kelas saya. Okey, contohnya macam ni soalan pertama ni. Adakah anda merasakan PDP sesuatu subjek lebih menarik bila guru menghasilkan video dan menggunakan video semasa PDP? Okey, ni ada 55 responden murid. Okey, dalam konteks ni maksudnya guru tu sendiri menghasilkan video jadi dia lihat wajah guru dia. Maksudnya bukan guru tu share video cikgu lain. Okey, dan saya dapati 48 orang murid 48 orang murid daripada 55 tu bersetuju
Dia suka, dia menjawab ya. Okey? Ini untuk murid kelas yang saya ajarlah. Okey, dan adakah anda suka apabila guru kreatif dalam menghasilkan PDP yang menarik dalam bilik darjah? 100% jawab ya. Jadi cikgu, bila kita nak murid kita kreatif, cikgu tu dahulu kena kreatif. Jangan kita harapkan murid kreatif tapi kita PDP kita sama je setiap hari, sama je setiap tahun. Okey? Okey, yang ketiga, contohnya pilih satu tempat rujukan utama anda untuk menguasai sesuatu subjek selain buku teks. Okey, ini dalam konteks yang PDPR hari itu. Okey, dan majoriti 60% daripada 55 responden tadi tu menjawab mereka akan merujuk kepada video konten di YouTube dan TikTok. Okey, maksudnya rujukan utama mereka ialah video konten di YouTube dan TikTok. Dan yang kedua Google. Dan yang ketiga, perpustakaan. Okey, maksudnya memang video konten ni memang sekarang ni dia jadi satu keperluan. Okey, satu keperluan kepada murid-murid. Okey. Dan yang keempat, berapakah durasi masa yang paling anda suka untuk sebuah video PDP? Okey. 50.9% menjawab 5 hingga 10 minit. 45.5% menjawab kurang 5 minit. Dan yang paling apa yang tak ramai ni yang menjawab ialah bila video tu melebihi 10 minit. Okay, lebih daripada 10 minit maksudnya dirasakan terlalu lama. Jadi sebab itulah bila buat video ni dia ada tips-tips dia lah. Okay, jadi kita tengok dulu apa sebenarnya maksud video kandungan ni. Okay, video content is any format that features or includes video. Common forms of video content include vlog, animated GIF, live video, customer testimonial, recorded presentation and webinar. Okey, contohnya kalau webinar semua ni pun dikira video content lah. Okey, recorded presentation, cikgu buat kelas guna Google Meet, guna Zoom, cikgu record, cikgu share rakaman tu kepada murid, apa semua tu pun dikira video kandungan. Okey, cikgu buat testimonial. Okey, cikgu buat tutorial, tu pun adalah video kandungan. Sama juga kalau cikgu record vlog pun sama, tu pun video kandungan. Okey, so kita fokus hari ni. Kalau ada apa-apa soalan, Cikgu Ika boleh bacakan juga ya. Okey, jenis-jenis video kandungan untuk PDPC, kita fokus kepada PDPC. Contohnya macam video tutorial, video penerangan menggunakan OBS. Okey, video OBS ni maksudnya video recording dan juga live streaming. Maksudnya cikgu ada sekali, wajah cikgu tu ada sekali di video tu. Okey. Yang ketiga ialah video pembentangan dengan animasi. Okey, yang keempat video penerangan guru bersama dengan slide PowerPoint, cikgu guna green screen. Okey, ataupun yang kelima video screen recording sahaja. Maksudnya slide sahaja, PowerPoint sahaja. Ink annotation sahaja, tak ada video guru di situ. Okey, so dia ada pelbagai jenis video. Okey, kita boleh contohnya saya tunjuk dekat Padlet. Okey, beberapa contoh. Okey. Contohnya video penerangan menggunakan OBS. Okey, cikgu boleh tengok juga video cikgu Siti Suhaila. Okey, dia ajar matematik. Boleh dengar? Okey. Tak dapat dengar. Tak dengar Okey, sekejap. Okey, sekejap saya tu. Okey, tak apa. Sound dia tu saya off sekejap. Okey, maksud saya tadi ni adalah contoh video penerangan menggunakan OBS. Maksudnya cikgu ada kat situ. Okey, cikgu, wajah cikgu ada dan nampak juga video tu dia tengah menerangkan. Okey, ada PowerPoint, ada slide dan sebagainya. Okey. Kalau video layar hijau, okey, ni pun saya akan tunjuk juga nanti. Sekejap lagi. Okey, saya tukar dia punya ni dulu kepada speaker baru dengar. Okey. Okey, baiklah. Kali ni kita tengok tentang formula kimia. Okey, ni yang ink annotation. Okey, baiklah. Kali ni kita tengok tentang formula kimia. Okey, contoh kalau kita nak bina formula kimia.
Okey, katakanlah Najria. Okey, sekejap saya tak boleh share video. Tak apa, saya tunjuk sekejap lagi ya. Yang video ni, sekarang ni saya akan terus dengan PowerPoint dulu. Okey, sebab dia ada. Okey, so contohnya video penerangan guru tu. Okey, ada sesetengah guru dia suka buat video nampak dia menulis saja. Okey, ataupun nampak slide dia dengan suara dia saja. Ada setengah guru dia buat video, ada wajah dia sekali, ada slide, ada in annotation. Okey, tu adalah contoh-contoh lah jenis-jenis video yang cikgu boleh pilih. Okey, macam contoh yang nombor 5 ni, video screen recording ni, contohnya menggunakan aplikasi web. Ni website Screencast-O-Matic ni pun percuma. Cikgu boleh rakam maksimum 15 minit secara percuma. Kalau cikgu nak rakam lebih lama, dia berbayar. Okey, tapi sekarang kalau macam iOS ke apa semua, dia memang ada screen recording, so tak perlu install apa-apa apps lain. Okey, boleh buat boleh terus buat video screen recording. Okey, next. Okey, siapa yang boleh hasilkan video? Okey, semua orang boleh. Okey, saya pun bermula dengan zero juga. Okey, saya pun bermula dengan zero juga. Okey, mengapa kita nak hasilkan video ni? Sebabnya maklumat tu lebih realistik dan cepat. Okey, dan dia merangsang pelbagai deria, audio dan juga visual, nampak dan juga dengar. Yang ketiga, dia memudahkan proses pengulangan. Okey, sebab video tu murid boleh ulang tengok. Kalau dalam kelas kita terang sekali, okey, lepas tu cikgu murid pun cakap cikgu ulang, kita terang lagi. Okey, tiba-tiba ada lagi yang suruh ulang. Tu mulalah kita rasa dah banyak kali ulang ni kan. Okey, so video ni maksudnya dia boleh tengok, dia boleh pause kan, dia boleh stop, dia boleh salin nota, dia boleh ulang, dia boleh forward kan. Okey, dan menjimatkan masa, tenaga dan juga perbelanjaan, menunjukkan cara kerja. Okey, contoh matematik ke apa semua ada cara kerja. Okey, menunjukkan proses yang sukar, panjang dan bahaya. Contohnya bila kita buat eksperimen dan sebagainya, proses tu kita boleh buat dokumentasikan dalam bentuk video. Okey, so cuba cikgu tengok. Okey, kalau kita tengok perkataan sahaja macam ni, perkataan air. Okey, kemudian saya bagi gambar. Yang mana cikgu rasa lebih menarik? Teks ke foto? Antara yang pertama dengan kedua. Okey, foto. Okey, foto Okey, so kalau yang ni pula video, antara 1, 2 dan 3, teks sahaja, air ataupun gambar ataupun video, mana lagi menarik? Okey, ramai yang jawab video kan. Okey, so kita tengok pula yang keempat. Okey, antara 3 dengan 4 tu yang mana lagi menarik? 4. Okey, so ramai yang jawab 4 Okey, sebab kita tahu sebabnya dia merangsang kita punya audio, kita dengar, kita nampak dia bergerak, air tu bergerak. So ada rangsangan mata dan juga telinga lah kan. Okey, dan kita kena tahu juga ada 5 kesilapan utama dalam penghasilan video kandungan. Yang pertama ialah video terlalu panjang. Okey, kena pendekkan cikgu. Okey, kita pilih subtopik. Okey, kalau kita pilih satu topik, dia akan jadi panjang. So kita pilih subtopik. Kita pecahkan video kita. Maksudnya dia akan ada banyak video, tapi satu video masa dia durasi tu pendek. Okey. Okey, itu untuk menggalakkan murid tengok video tersebut sampai habis lah. Kalau tak, dia akan tengok sekejap, lepas tu dia pun dia tak tengok lah, dia fast forward ke apa semua kan. Maksudnya tak tercapai lah objektif kita kan. Apa yang kita nak sampaikan dalam video tu dia tak tengok sepenuhnya. Okey, yang kedua, masalah yang biasa kita hadapi ialah kita tengok video, audio tu kurang memuaskan. Okey, ada gangguan audio. Yang ketiga, pencahayaan yang kurang baik. Okey, pencahayaan yang kurang baik. Yang keempat, tidak merancang. Okey, guru ataupun siapa-siapa yang nak buat video tu dia tidak merancang, dia tidak bersedia. Okey, yang kelima, masa suntingan yang diambil tu panjang. Jadi bila kita terpaksa edit tu ambil masa yang lama, kita rasa macam susah lah, kita rasa macam membebankan lah.
Sebabnya video editing ni bukan tugas hakiki kita kan, bukan tugas utama kita. Dan kita pun bukan ada kepakaran dalam bidang tersebut. Jadi kalau boleh kita nak ambil masa yang cepat. Kita nak mudah kan. Okey, supaya kita ada banyak lagi kerja lain yang kita nak buat. Okey. Jadi, okey. Kita tengok dulu gadget-gadget yang boleh digunakan. Nak record video ni nak guna gadget apa. Okey, kita bermula dengan apa yang kita ada dahulu. Jadi peralatan asas macam saya pun saya memang record video guna handphone. Okey, guna telefon pintar sahaja. Okey. Lepas tu lampu saya gunakan ring light. Okey, kalau cikgu tengok ni yang kat sini ni adalah ring light. Okey, kalau cikgu nak beli softbox ni pun boleh. Ni adalah untuk lampu studio lah. Okey, tapi dia lebih besar lah, dia ambil dia akan occupy space lah. Okey. Dan cikgu jangan lupa pakai mikrofon. Okey, inilah untuk mengelakkan gangguan ataupun masalah audio kurang memuaskan. Sebab kalau kita pakai mikrofon, dia akan ada fungsi noise cancelling. Maksudnya dia akan cancel bunyi-bunyi lain di sekitar tu. Jadi tak adalah masuk bunyi burung, bunyi burung berkicau lah, bunyi apa-apa kan. Okey. Okey, guna lavalier mic ni adalah mic kecil yang kita pakai kat tudung Okey. Kamera, kalau ada kamera guna kamera lah. Kalau ada kamera DSLR ke apa kan. Okey, kalau tak boleh guna handphone. Okey, kemudian ada mesti guna, okey, kalau cikgu nak record video tu pegun, okey, cikgu kena letak kamera cikgu tu, handphone cikgu tu di tripod. Okey, supaya stabil. Okey, kalau cikgu rakam guna pegangan tangan je, nanti video tu akan jadi bergegar lah. Sebab kita mesti lama-lama lenguh lah sebagainya kan. Okey, so kena guna tripod tu. Okey, ataupun monopod. Okey, tapi kalau cikgu nak rakam video sambil bergerak, cikgu kena guna stabilizer gimbal. Okey, stabilizer gimbal ni okey macam ni, saya ada contoh kat sini ni. Okey, yang ni sambil bergerak ke, sambil berlari ke, cikgu boleh letak phone pun, video cikgu yang cikgu rakam tu dia tak bergegar. Okey, tu stabilizer gimbal Okey, kalau cikgu pegun nak cakap duduk kan, nak rakam buat eksperimen ke apa semua, kena adalah tripod tu. Okey, tu antara yang peralatan asas lah. Okey, dan perisian suntingan. Perisian suntingan, editing ni ada pelbagai perisian. Okey, yang sekarang ni kebanyakannya percuma. Cikgu boleh download di handphone cikgu lah. Okey, cikgu boleh tengok ada yang boleh compatible dengan Android sahaja, ada yang compatible dengan iOS, ada yang compatible dengan dua-dua. Okey, ada yang boleh juga dekat laptop dan sebagainya. Okey, ni VN, contohnya saya pun biasa guna VN dengan CapCut ni. Okey, KineMaster, Filmora, Shortcut, iMovie ni antaranya 10 contoh perisian, ada banyak lagi. Okey, ada banyak lagi. Siapa kat sini yang pernah guna VN? Ada tak? Cuba type nombor 2. Siapa yang pernah guna VN? Okey, Cikgu Ika. Yang lain ada tak? Okey, Cikgu Siti Nur Azlin. Okey. Oh, tak pernah. Okey, sekejap saya akan tunjuk. Okey, ni dalam konteks, kalau paparan macam ni, yang cikgu nampak ni, paparan dia tu adalah handphone punya paparan. Okey, dia akan bentuk portrait. Okey, kalau cikgu guna di tablet ke apa semua, dia akan dalam bentuk landscape. Okey, jadi saya akan tunjuk. Cikgu Juhaida, saya nak tanya sikit lah. Kalau tengok gambar tu kan, mikrofon tu disambung ke mana ya? Okey, mikrofon tu saya sambung ke handphone. Okey. Oh, tali dia panjang Tali dia tu ikut bawah meja. Oh, so dia akan rekod dengan lebih jelas lah. Ya, dia akan rekod dengan lebih jelas. Kalau kita tak guna mikrofon tu, dia akan capture sekali semua sound dekat sekitar kita. Oh, okey. Okey. So tu sebab saya bawa ke tali dia tu ke bawah meja lah. Kalau tak dia nampak mengganggu atas meja tu kan. Okey, sekejap ya, saya nak cuba screen share mirroring, tapi dia ada masalah. Sekejap je. Okey, saya try sekali lagi. Kalau tak dapat, kita teruskan ya. Okey, sebab dia memang kena hands on. Siapa yang ada VN tu, mungkin dia yang ada VN tu dia dah biasa guna, dia tahu kan. Okey, cikgu nampak ke ada yang kecil ni kat sini ni?
Nampak. Okey, nampak Okey, so sekarang ni VN, okey, tu adalah paparan di handphone saya. Okey, VN tu kalau cikgu nampak dia tulisan hitam tu. Okey, dengan background putih dia punya okey, simbol dia. Okey, cikgu nak buat video baru, cikgu tekan tanda tambah. Okey, new project. Ni kita boleh buat di handphone lah. Okey, senang sahaja. Okey, so cikgu carilah. Cikgu dah video-video yang cikgu nak gabungkan. Cikgu dah rakam video. Okey, kalau video untuk YouTube, cikgu rakam mesti dalam melintang Okey, maksudnya handphone cikgu tu melintang. Okey, kalau cikgu nak rakam video tu untuk upload di TikTok, dia menegak. Okey, jadi macam saya ni contohnya saya dah buat album. Okey, untuk testing CDL hari ni, katakanlah nak masukkan satu video. Okey, kita pun pilih. Okey, dia masuk. Cikgu nampak dia masuk bahagian video tu. Okey. Okey, dia masuk bahagian video tu. Okey, cikgu nampak Boleh nampak ke semua? Boleh kan? Nampak. Okey. So bila cikgu play, nampak. okey, thank you. So bila cikgu play, video yang cikgu rakam tu, dia rakam sekali dengan audio tau, dia akan jadi bising. Cikgu boleh dengar tak? Sekejap dia terputus pula. Tak boleh nak tu. Okey. Okey. So cikgu akan nampak dia play tu, dia akan ada sound. Okey. Akan ada sound kedengaran. Jadi macam mana kita tak nak sound tu. Okey, kita boleh tekan dekat video tu dan kita tengok menu bawah ni dia ada volume. Okey, volume tu ada nak kuatkan ataupun nak rendahkan. So kita buat sampai kosong. Maksudnya dia tak ada volume. Okey, barulah kita boleh nak masukkan music. Okey, kalau cikgu tengok yang ada simbol note music tu untuk cikgu masukkan music. Okey, yang ada T tu adalah untuk cikgu masukkan teks. Okey, katakanlah kita nak masukkan music, kita klik dekat music tu, kita boleh tekan music. Cikgu boleh pilih music yang sedia ada dalam VN ni lah, video editing ni. Dia percuma dan dia tak ada watermark. Okey, contohnya cikgu pilih dynamic. Okey, pilih satu. Okey, masukkan. So sekarang dia dah ada music. Okey, video tu dah ada music. Okey, lepas tu cikgu nak pula masukkan teks. Okey, teks. Contohnya kita nak ambil teks yang cikgu nak tulis tu, title dia ialah teknik shot. Okey, angle. Okey, boleh pilih tulisan. Okey, Lolipo ke Signature ke Marvel ke. Okey, boleh pilih warna. Okey, nak buat tulisan macam mana? Merah ke nak buat. Okey, so cikgu boleh pilih dan cikgu boleh alih kedudukan teks ni dan size dia, resize pun boleh. Okey, boleh ya? Okey, dan kalau cikgu nak tindan video tu. Okey, contoh dah ada tulisan, nak panjang macam mana tulisan pun boleh. Okey. Lepas tu, kalau cikgu nak tindan dua video, contohnya cikgu ada rakam video cikgu tengah bercakap, green screen. Lepas tu belakang tu cikgu nak ada video lain ataupun ada PowerPoint. Jadi cikgu nak masuk gambar cikgu juga kat situ pun boleh. Tapi cikgu kena adalah satu rakam video tu yang background dia tu memang letak layar hijau lah. Okey. Contohnya kita masukkan kat bahagian gambar ni. Dekat sini saya dah ada simpan satu kat bahagian album. Okay, nak senang memang apa-apa gambar atau video yang cikgu rakam tu yang untuk video tersebut buat dalam satu album. Okay, supaya senang kita nak cari. Okay, so cikgu tengok ada green screen belakang tu. Ni adalah video. Cara nak buang green screen tu dia ada fungsi chroma key. Nampak tak chroma key? Ke tak nampak dekat screen? Yang saya tekan chroma. Nampak Okey, so cikgu alihkan bulatan tu pergi kat hijau. Okey, sekarang yang hijau tu dia akan hilang. Okey, dia akan hilang yang hijau tu. Dan gambar ni cikgu boleh kecilkan. Okey, cikgu boleh kecilkan, cikgu boleh bawah ni pun dia ada crop. Okey, kalau nak crop ke apa semua ni. Nak letak bawah ni kan. Okey, maksudnya contohnya belakang background tu cikgu nak letak PowerPoint cikgu, depan tu cikgu bercakap. So dia akan ada dua macam ni. Okey.
Ni contoh lah, ni saya ambil video random lah ni. Okay. Okay, dan kalau nak tambah lagi belakang ni, kalau kita nak buang watermark dia boleh tekan je delete. Nak tambah lagi, tekan tambah. Boleh ambil video lain lagi. Video masuk dekat video. Okay, kita ambil yang, katakanlah kita ambil satu lagi video. Okay, kita nak yang ni. Okay, kita klik. So sekarang dia ada 2 video. Tengok ada tanda plus tu, kita boleh buat transition kat situ. Okay, boleh buat transition. Okay, yang ni pendekkan. Okay, so cikgu nampak bila kita play tu dia ada transition. Kita boleh pilih zoom dan sebagainya. Nak percepatkan. Cikgu Jaida, ada yang bertanya pasal apa tadi tu, apps ni kan. Mungkin Kak boleh tunjukkan lambang VN tu semula. Okey, lambang VN. Kalau nak tengok kat Google App ataupun dekat Apple. Okey, dia memang dua-dua boleh. Dia iOS boleh, dengan lambang Android pun tu boleh. Lambang dia, sekejap saya stop mirroring. Saya pergi kepada slide. Okey, lambang dia ialah VN bawah ni. Boleh nampak tak? Yang besar tu. Okey. Lambang dia ialah VN ni. V dengan N. Dia singkatan Vlog Now. Okey. So cikgu boleh cari ni. Dia boleh dekat Android boleh, iPhone pun boleh. Dan dia senang. Dia banyak pilihan. CapCut pun sama. Okey, CapCut tu pun sama. Okey. Sebenarnya dan dia percuma. Percuma, lepas tu dia tak ada watermark. So senang. Tu antara perisian yang saya biasa gunalah. Okay, bila cikgu install tu, cikgu try je explore. Dia ada kat situ speed. Cikgu nak adjust video cikgu tu laju ke apa semua ke, laju ke, nak slowkan ke, nak buat reverse ke, semua boleh. Okay. Nanti cikgu akan boleh masukkan lah. Kalau cikgu record suara ataupun ada muzik sendiri pun boleh masukkan. Okay. Selain daripada yang ada dalam macam audio tu, selain daripada pilihan muzik yang ada dalam tu, cikgu boleh masukkan audio cikgu sendiri. Okay. Ada lagi ke soalan? Tak nampak. Okay, ni ada. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Okay. Okay. Sekejap. Okay. Apa yang anda perlu buat? Okay. Bila kita nak buat video ni, kita rasa macam okay, mudah je buat video ni kan. Okay, tapi kita kena apa-apa pun kita kena rancang. Okay, kita kena rancang. Mengapa kita perlu rancang? Sebab kita nak mengurangkan kesilapan. Ataupun kita terlupa nak cakap apa. Okay, lepas tu bila kita terlupa ke tergagap ke apa, kena repeat balik, buat rakam balik. Bila dah 2-3 kali rakam salah, nanti mood pun dah lari, dah kita rasa susah lah buat video ni, terus terkubur niat nak buat video tu. Okay, jadi sebab itulah kita kena ada rancang papan cerita. Okay, walaupun kata nak buat video tu 3 minit sahaja. Okay, tentukan konsep video anda, nak buat konsep science at home ke, science in the kitchen ke, nak buat konsep magic ke. Okay. Tulis skrip. Skrip ni lebih kepada dialog cikgu. Cikgu nak cakap apa dalam tu. Okay. Cikgu bukan kena hafal pun. Cikgu tulis tapi nanti cikgu ingat dia punya keywords. Okay. Okay. Mulakan rakaman. Bila papan cerita tu dah siap lah. Storyboard cikgu tu dah siap. Pilih muzik latar, gambar, video dan grafik tanpa copyright. Ingat cikgu, kalau cikgu memang ada channel YouTube, cikgu nak upload video di channel YouTube cikgu. Sebab channel YouTube dia memang sangat ambil berat isu copyright. Okay, dia memang untuk konten yang betul-betul konten kita lah. Okay, kalau tak memang dia akan detect terus. Kalau cikgu ambil muzik yang ada copyright dan semua, dia akan detect terus. Dia akan ada sampai message lah dekat kita. Sama ada kita remove video muzik tu daripada video, ataupun kalau memang keseluruhan video tu kita guna muzik tu, kita kena remove video tersebut. Okey, kalau tak kita kena berunding lah. Jadi kalau yang dalam VN tu dia percuma. Jadi muzik yang kita guna dalam tu, yang kita gunakan dalam VN tu, boleh tak masuk kat dalam YouTube? Yang tu boleh. Setakat ni yang saya gunakan dalam VN, saya gunakan dalam CapCut semua tu boleh. Okey. Tapi macam ada muzik yang dalam TikTok tu, kita tak boleh guna, tak boleh upload dekat YouTube. Sebab TikTok dia dah sekali dah dengan muzik tu. Okey? Tapi dalam YouTube tak boleh. Maksudnya kita perlulah hantar email ke apa kepada owner ke apa semua, minta izin penggunaan gambar tersebut, video tersebut.
lagu tersebut, skrip tersebut. Dia adalah terms and condition dia tu lah. Okay. Lepas tu bila dah record video, make sure record video untuk YouTube secara melintang. Kita mulakan suntingan di telefon pintar. Dah edit tadi tu, dah edit semua tadi tu, sebelum publish, check dahulu. Okay. Font yang digunakan tu sesuai ke tak? Ada salah eja ke tak? Okay. Lepas tu baru kita muat naik ke YouTube. Dan kongsikan pautan. Kenapa kita tak kongsikan video tu terus kepada murid? Kenapa kita nak upload dulu kat YouTube, lepas tu bagi link kat murid kita tu? Sebabnya, okay, bila kita kongsi terus video kepada murid, dia akan jadi berat dan murid tu dia kena download video tersebut. Okay, so dia akan ambil space dia lah, handphone dia. Okay, tapi kalau kita upload ke YouTube channel kita dan bagi link kat dia, dia tengok video tu, dia tak perlu download. Okay, itu menyenangkan dia lah. Okay, dan persediaan sebelum merakam video, yang ni yang dikatakan papan cerita, storyboard. Okay, dia dalam bentuk gambar rajah sebenarnya dan skrip. Tapi kalau kita tak pandai melukis kartun ke apa semua, tak apa. Saya pun tak pandai juga, tapi saya letaklah gambar-gambar yang macam tu saya nak contohnya. Okay, papan cerita adalah lakaran gambar yang disusun secara berurutan mengikut skrip cerita. Ada wow factor, tetapkan matlamat video sasaran penonton, durasi masa, lokasi rakaman dan muzik latar, rancang pergerakan dan turutan aktiviti. Sebab saya biasanya saya rakam eksperimen, video eksperimen. Jadi saya kena rancang lah, maksudnya lepas eksperimen ni nak guna radas apa semua tu, kita dah rancang, kita dah letak setempat dah mana-mana flow dia tu. Okay, senang supaya masa editing tu senang lah. Kalau tak, masa kita nak edit video tu nak potong sana, potong sini, lepas tu terpotong sekali audio, jadi leceh. Okay? Okay, konsep skrip kena ringkas, padat, menarik dan teks yang mudah dan santai. Ini contohlah saya masukkan gambar contohnya kan. Okay, saya gambarkan situasi. Okay, dan saya tulis sound effect dia apa, prop saya nak digunakan untuk slot tu apa. Okay, ini contoh papan cerita dan skrip. Okey. Tips bercakap di hadapan kamera, kena mesra kamera. Anggap kamera tu macam anak murid kita lah, macam kita bercakap dengan anak murid kita. Okey. Susun ayat dengan cantik dan jangan laju habiskan. Cakap dengan jelas, ada tempo dan intonasi. Okey, cikgu pernah tak mengajar dalam kelas, murid cakap cikgu mengajar bercakap laju sangat? Pernah tak? Ada tak murid-murid cikgu komplain cikgu bercakap laju? Pernah. Pernah kan? Okey. Kalau dulu kita, macam saya mengajar kimia kan, lepas tu murid tak faham. Murid cakap cikgu cakap laju sangat lah cikgu. Kita rasa macam kita dah okey. Okey. Lepas tu bila adalah subjek tu subjek berat. Bila kita bercakap laju pula, murid nak catch up tu susah kan. Jadi sebenarnya saya tak perasan. Okey, saya bercakap laju, kita rasa biasa sebab kita ni kadang-kadang cikgu banyak benda kita nak cakap. Okey, dalam satu masa tu banyak sangat benda sampai kita tu memang laju bercakap. Okey, tapi bila saya mula rakam video saya sendiri dan saya tengok video saya balik, saya rakam video PDP. Okey, bila saya tengok balik memang betul saya bercakap laju. Okey? Jadi maksudnya murid tu taklah maksudnya bukan sengaja komplain kita, memang betul kita bercakap laju, memang salah kita. So sebenarnya bila cikgu mula rakam video tu, banyak cikgu boleh perbaiki diri cikgu jugalah. Okey, dari segi percakapan dan sebagainya tu. Okey, dan macam kalau cikgu rakam video PDP cikgu tu, dia sebenarnya boleh dijadikan PLC dalam panitia juga. Okey, kan kita ada PLC yang video critics. Okey, kadang-kadang bila pentadbir masuk cerap kita, dia bagi komen-komen, kita rasa aku rasa macam aku dah okey dah kan. Tapi sebab kita tak tengok kita mengajar kan. Okay, bila kita rakam tu, kita tengok balik kita mengajar. Memang malu sebenarnya. Okay, kalau mula-mula tu, masa rakam video sendiri, saya malu nak tengok video saya tu balik. Okay, tapi saya tengoklah sebab kita dalam usaha nak perbaiki diri kita dan nak memastikan ilmu yang kita nak sampaikan tu sampai kepada murid kita. Okay, dan ingat keyword. Okey, macam yang keempat tadi ni, cikgu tulis skrip tu, cikgu tulis dialog ke apa semua tu, cikgu ingat keyword saya, tak perlu hafal. Okey, tak perlu sebiji-sebiji macam dialog cikgu tu lah. Dan gunakan teknik cut video. Maksudnya cikgu rakam je video, kalau cikgu ada tersasul ke sikit-sikit tu, cikgu teruskan rakaman, jangan stop. Cuma cikgu kira dalam hati 1, 2, 3, 4 baru start cakap balik. Supaya masa nak editing tu cikgu boleh cut bahagian tu, tapi dia ada selang masa. Okey, jadi dia tak terkat lah yang cikgu nak gantikan tu. Okey, cikgu kira dalam hati je lah 1, 2, 3, 4 saat macam tu.
dan mula balik, cakap balik ayat yang cikgu tersasul tu. Okey, jangan stop. Bila stop dia macam kena mula balik. Okey, dia akan ambil masa lama balik. Ini kita panggil teknik cut video. Okey. Okey, ni tadi saya dah tunjuk yang menyunting video tu. Okey, media sosial. Okey, yang cikgu boleh upload. Contohnya di YouTube. Okey, rakaman video melintang untuk YouTube. Ni ramai yang terlupa bila dia upload video dekat YouTube, dia tak create thumbnail. Okey, thumbnail ni kita boleh, thumbnail ni macam cover, sampul untuk judul video tersebut. Okey, boleh create menggunakan Canva. Okey, kalau cikgu biasa dengan Canva, cikgu pergi Canva tu cari thumbnail YouTube. Okey, ni saiz dia 1280 darab 720. Okey. Thumbnail yang menarik berupaya menarik minat penonton untuk view, like dan subscribe channel kita lah. Okey, kalau tak macam nanti dia akan muka depan video cikgu tu, dia akan ambil je mana-mana scene daripada video cikgu tu. Jadi tak cantik lah. Okey, tengah mulut tenganga ke apa semua tu kan, dia akan ada satu untuk jadi cover. Jadi kita tak nak dia pilih sendiri automatik, kita buatkan terus thumbnail ni. Okey, ni apa-apalah kalau cikgu tak guna Canva pun, cikgu nak buat poster tu dengan apps ataupun yang lain pun, asalkan saiz ni lah 1280 darab 720. Okey, Canva pun boleh guna untuk video editing juga. Okey, ni untuk TikTok. Kalau TikTok kita menegak dan dia ambil masa video di TikTok dia lagi pendek lah. Okay, 1 minit, 2 minit, 3 minit. Okay, lagi pendek. Okay, fokus kita cikgu, fokus kita ialah fokus utama untuk hasilkan konten. Konten tu yang berkualiti. Okay, konten tu dulu kita fokus. Okay, kalau cikgu memang boleh hasilkan konten tu memang betul-betul berkualiti, video pun gempak-gempak, okay, memang cikgu boleh jadi money creator lah, kan? Okay. Yang ni juga adalah teknik shot ataupun camera movement dan angle masa cikgu ambil video tersebut. Okay, kadang-kadang kita bila kita rakam video tu macam ni je, statik je kita pegang kamera. Statik je kan. Okay, sebenarnya dia ada banyak. Okay, kat sini saya ambil contoh ada 10 teknik shot ni. Okay, yang panning maksudnya dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri. Okay, panning maksudnya kita bergerak. Kamera tu lah bergerak kiri ke kanan, kanan ke kiri. Okey, kalau tilt up ni menegak ke atas. Menegak ke atas, kamera ke atas. Tilt down, kamera dari atas ke bawah. Okey, kalau dolly zoom, dia ada zoom in, zoom out. Okey, dolly zoom ni macam kalau orang buat filem ke apa semua kan. Okey, dia ada alat ni lah yang tolak ni. Okey, tolak tu untuk bergerak ke depan, ke belakang. Okey, Dutch angle, objek ataupun subjek tu dia tidak berada pada paksi X. Maksudnya video tu kita ambil sengit. Dia macam bukan paksi X kan, paksi X mendatar kan. Okey, dia akan sengit. Okey, itu Dutch angle. Bird eye ialah video yang diambil menggunakan drone. Low and high angle dari atas bangunan contohnya. Okey, high angle. Dari bawah fokus ke atas tu low angle. Extreme close up. Contoh drama-drama ni kalau untuk watak manusia, dia nak close up tu adalah untuk menunjukkan emosi. Contoh kan ada kan kita tengok drama dia close up sangat dekat muka penonton lama-lama kan, nak suruh kita tengok emosi, nak suruh kita menjiwai emosi pelakon tu kan. Okey, ataupun kalau close up untuk objek yang tidak close up untuk objek lain macam bunga ke apa semua tu, kumbang ke apa semua, dia nampak semua dia bunga ke apa semua tu kan. Okey, teknik ninja. Teknik ninja ni maksudnya macam contohnya kita nak rakam orang yang sedang bergerak. So, kamera tu ikut, follow kita panggil. Itu kita panggil teknik ninja, follow lah. Okey, orbit mengelilingi video tu, maksudnya kamera tu mengelilingi objek yang kita nak rakam ataupun subjek yang kita nak rakam tu. Okey, mungkin dah biasa dengar juga kan yang ni kan. Okey, ni saya ada contoh video. Hai semua.
lagi. Bye. Okey. Ada soalan ke setakat ni Cikgu Ika? Buat masa ni tak ada. Tak ada. Tapi kalau saya nak tanyalah macam teknik orbit tadi tu, dia bergerak tu kena perlahan ke atau nanti bila dalam kita edit tu boleh laju dan perlahankan Okey. pergerakan? Masa cikgu rakam video tu, teknik orbit tu dia perlahan. Sebabnya kalau kita bergerak laju, video cikgu tu nampak bergegar sebab kita pegang video tu. Kecuali kalau cikgu rakam guna gimbal lah, stabilizer. Baru dia tak bergegar. Okey, lepas tu speed untuk laju pusing tu kita boleh edit dalam macam CapCut ke VN tu kan dia ada editing untuk speed kan. Kita boleh lajukan kat situ lah masa editing. Janji video yang rakam tu kena smooth. Okay, ada soalan ke lagi? Okey, jelas penerangan. Okey, video ni saya rakam guna saya rakam guna handphone, edit guna CapCut. Kalau cikgu perasan yang last tu yang ada keluar yang api tu pun dia pilihan tu maksudnya kita boleh pilih animation tu dalam CapCut tu sendiri. Nak keluar api tu ke okey. So dia ada pilihan tu. Cikgu boleh explore lah nanti ya. Okey. CapCut tahu tak simbol CapCut tu macam mana? Gambar gunting. Gambar macam gunting tu kan. Ada satu soalan, boleh ke nanti cikgu sharekan slide ni, panduan yang baik daripada cikgu Nur Azarif. Slide ni sebenarnya memang kita akan sharekan kan, akan diuploadkan ke video tu akan diupload dekat. Okey, kalau macam tu boleh kat situ. Okey, so next ni tambahan sahaja. Jangan ingat ni wajib pula Okey, ni berdasarkan bacaan saya lah, info tambahan 2022 ni, the best camera phone take photos and video that can rival traditional cameras. These are the top smartphone shooters. Okey, cikgu jangan pula cikgu wajib beli yang ni, tak saya pun tak guna pun phone dalam senarai 10 ni. Okey, ni contoh lah. Okey, saya guna tak ada pun dalam ni. Okey, ni contoh sedutan-sedutan. Okey, okey, teknik orbit macam video klip Janani tu Okey. Orbit tu maksudnya kamera tu mengelilingi objek ataupun subjek. Kalau macam filem ke, yang rakam filem, yang rakam yang secara komersial tu kan dia ada alat yang dia pegang kamera tu stabil. So dia bolehlah nak bergerak laju pun. Kalau kita pegangan tangan untuk orbit tu macam mengelilingi tu, kita kena jalan slow sikit. Kalau tak nanti kita akan nampak video kita tu agak bergegar lah. Okey. Yang ninja tadi macam mana? Ninja. Ninja. Okey, yang ninja tu macam lompat-lompat kan, nampak macam okey, ninja tu maksudnya dia jalan macam ninja. Okey, macam mana jalan macam ninja tu tak boleh nak tunjuk pula kan. Okey, dia akan follow subjek tu. Maksudnya contohnya orang tu dia berjalan lah, dia berjalan berlari, so kamera tu follow dia. Okey, dan kamera berjalan macam ninja tu dia slow-slow supaya tak berlaku macam kita nampak hentakan dekat video tu. Tergerak kan. Dia ada teknik dia lah, macam kaki tu berjalan bersilang macam tu. Okey, tu teknik ninja. Follow subjek. Okey. Gantung kat kipas. Okey. Kalau cikgu tengok kan video-video kat TikTok tu kan macam-macam kan dia buat kan, kreatif-kreatif juga kan. Okey, budak-budak sekarang memang dia kreatif buat video ni. Okey, kalau cikgu tengok anak-anak cikgu pun mungkin dia orang lagi hebat ni buat video. Okey, cikgu pun kena cuba buat juga. Okey, ni contoh sedutan-sedutan lah, kompilasi sedutan yang video. Dan kita tuangkan air ke dalam gelas ini. Okey, tuang sampai penuh. Kita campur secara fizikal dan kita masih boleh pisahkan dia. Boleh pisahkan roti, boleh pisahkan ayam dia, boleh pisahkan keju. Maksudnya dia bercampur lampu suluh dan 3 watak utama dalam permainan wayang kulit tadi adalah cikgu, anak murid dan juga coronavirus dan juga teknik kromatografi.
hari ke-7. Okey, dan kemudian masuk pada fasa kedua iaitu fasa pemulihan limau dalam kedua kelas ini. Okey. Masa untuk 10 ayunan lengkap. Okey, masa yang diambil yang sel. Okey, organisma multisel adalah termasuk kita. Okey, yang pertama kita tengok dulu alat untuk mengukur air. Baiklah, untuk Oh, kenapa? Apa mak? Dia dah pompat. okey. Okey, kalau cikgu tengok sebenarnya masa buat video tu sebenarnya cikgu boleh involve anak-anak cikgu kan. Okey, so kadang-kadang masa yang tak jadi apa semua tu dia memang jadi satu happy moment jugalah. Okey, sebab nanti ada yang tukang pegang lampu, tukang rakam apa semua kan. Okey, dan kalau cikgu tengok ada video saya ni saya memang menggunakan lebih daripada satu gadget. Contohnya memang ada phone kat depan, phone tu fokus kepada bahan saya tengah buat eksperimen. Okey, contohnya fokus kepada yang saya tengah buat eksperimen tu lah. Okey, phone tu dan saya guna satu lagi device, contohnya iPad dan sebagainya. Yang anak saya rakam tu, anak saya tolong pegang tu untuk rakamkan kita buat tu. Okey, sebabnya nanti masa editing tu cikgu boleh combine dua-dua video tersebut. Cikgu boleh tindan dan sebagainya. Okey, video tersebut masa editing tu. Okey, sebab kita nak fokus, kadang-kadang kita nak fokus kepada apa yang ada atas meja, tak nampak muka kita. Okey, jadi kita fokus satu kamera, fokus kat situ, satu lagi phone ke iPad ke apa semua tu untuk fokus nampak keseluruhan kita sedang buat tu. Okey, jadi masa editing tu kita boleh masukkan dua-dua tu untuk video tersebut. Cikgu Juhaida ada soalan. Okey. Cikgu daripada Cikgu Siti Nur Azlin, cikgu boleh share kamera yang sesuai untuk merakam selain handphone. Kamera mampu milik tapi sesuai untuk rakam. Kamera. Itulah saya pun biasa guna handphone je. Mungkin ada cikgu-cikgu lain yang tahu ke? Cikgu Ika tahu tak? Biasa biasa guna DSLR, tapi DSLR pun mahal juga kan? Itulah saya pun pakai telefon juga. Saya pun pakai telefon je. Itu saja yang ada. Tapi cikgu jangan underestimate kamera handphone sekarang memang bagus kan? Memang kualiti dia pun bagus. Okay, so cikgu boleh cuba dahulu dengan kamera handphone cikgu. Mungkin kita boleh brightness tu kan, kita adjust sendiri kan. Jadi yang rasanya semua cikgu semua ada handphone, jadi itu yang mampu milik lah sebenarnya. Betul. Telefon kita tu lah yang kita mampu. Telefon kita, maksudnya kita apa-apa pun kita nak buat video ni, kita bermula dengan apa yang kita ada dahulu. Okay, kemudian slowly and surely cikgu tentu akan upgrade juga. Cikgu akan beli juga, akan cari juga gadget-gadget untuk bila cikgu dah suka buat video ni. Okay, untuk bantu cikgu lagi. Okay, yang penting yang wajib ada ialah smartphone. Kita semua ada smartphone. Okay, cikgu belilah lampu. Kalau macam saya tu, lampu meja pun saya guna, lampu meja study tu. Okay, lampu meja study tu pun boleh. Okay, dan cikgu beli mic macam yang ada dalam gambar ni, dipanggil lavalier mic. Okay, saya guna ni jenis Vivin. Okay, ataupun ada Boya pun boleh. Okay, yang penting cikgu cari mic ni yang boleh noise cancelling. Noise cancelling ni maksudnya dia boleh hilangkan gangguan bunyi-bunyi lain di sekitar cikgu. Okey, maksudnya dia rakam suara cikgu sahaja. Okey, jadi bila cikgu dah buat video tu, video cikgu jelas, pencahayaan okey, audio pun jelas. Okey, cikgu share dekat murid, maksudnya murid dapat manfaat kan? Murid dapat manfaat, boleh ulang, dia sukalah. Okey, dia suka kan? Kalau macam kita punya audio pun tak jelas, gambar bergegar-gegar, lepas tu video gelap, video lama sangat pula. Okey, jadi bila orang tengok sekali, orang dah tak tengok. Sedangkan konten cikgu bagus. Jadi sayang kat situ. Okey, konten dah bagus. Jadi kita kena upgrade sikit skill kita tu. Okey, saya pun memang banyak lagi yang tak tahu. Saya kongsi ni pun setakat yang saya tahu. Tapi cikgu boleh bermula dengan VN. Okey, cikgu boleh bermula dengan guna macam CapCut ni, shortcut. Sekarang Canva pun boleh.
Okey, okey, tentang mikrofon. Okey, betul tu. Kalau cikgu nak guna webcam ke apa pun semua, pilih yang ada face autofocus. Yang boleh fokus kat muka cikgu. Okey, maksudnya macam gimbal ni pun, dia memang face autofocus. Okey, dia akan ikut muka cikgu kat mana. Cikgu bergerak tu, kamera tu dia akan ikut kat muka cikgu. Dia akan fokus pada muka kita. Dia panggil autofocus lah. Jadi kita tak payah nak adjust clear tak clear apa semua tu kan. Pilih yang tu lah, pilih autofocus. Ingat yang autofocus. Lepas tu dia punya 1080, dia punya apa orang panggil tu? Resolution gambar. Ada banyak cadangan lah dalam dalam chat tu kan cikgu. Dalam chat ada. Okey, saya baca chat kejap. Boleh cikgu Ika baca? Okay, daripada Cikgu Muhammad Syazwan, saya recommend audio recorder. Contohnya dia nama Zoom. Dapat bantu kita sync audio yang amat jelas. Dengan kaedah clap, kita boleh sync dengan lebih mudah bersama video yang dirakam. Video boleh dirakam dari pelbagai sumber yang sesuai ikut bajet. Contohnya camcorder. Okey, Satu lagi daripada perkongsian pada Cikgu Emily, guna kamera Sony Alpha 650. Jadi mungkin boleh beli second hand lah cadangan. Betul juga. Betul. Boleh beli Kalau second hand. Zaman baru teringat. Zaman-zaman saya kecil dahulu, masa tu kan kita tak ada handphone lagi, memang Sony tu memang bagus kan. Dia punya kamera semua kan, resolution dia apa semua. So sampai sekarang lah dia masih bagus lagi kan. Okay, so sekarang ni kita fikir kita nak yang portable, yang ada dengan kita sepanjang masa, macam handphone yang senang. Lepas tu kita boleh edit pun dekat phone je, tak perlu buka laptop untuk editing. Sebab ni adalah bukannya maksudnya macam kita nak percubaan kan. Lepas ni kalau cikgu nak buat yang video lagi gempak tu, cikgu boleh macam-macam lagi lah explore tu. Okay, untuk video-video tersebut. Mungkin kita boleh bagi tugasan ke sikit untuk cikgu ambil gambar teknik shot tadi tu dan upload dekat link Padlet. Boleh? InsyaAllah. Okay, sekejap saya bagi link Padlet. Cikgu boleh pilih je mana-mana teknik shot tadi tu. Okay, dan cuba ambil gambar yang ada di sekeliling cikgu tu dan upload video cikgu tu. Kalau cikgu nak edit pun lagi bagus. Okay, upload gambar video yang cikgu ambil tu ke link Padlet yang saya bagi ni. Sekejap ya. Ni aktiviti hands on kita lah. Okay, sekejap saya ambil link Padlet. Sementara tu cikgu boleh mula rakam-rakam dulu sekeliling cikgu menggunakan handphone cikgu. Okay, saya bagi dekat chat ya. Okay. Siapa yang dah ambil tu boleh upload dekat Padlet tu ya. Link Padlet tersebut dekat ruangan. Okay. Sementara tu cikgu pun macam tadi, saya tak boleh nak tunjuk video ni, tiba-tiba internet saya macam tak strong, tak boleh nak share video. Okay, cikgu boleh tengok contoh-contoh video ni dekat yang link Padlet tu ya. Okay. Dan untuk tugasan teknik shot tu, cikgu nampak ada chef untuk tugasan teknik shot. Ada tanda tambah ni, cikgu klik tanda tambah dan masukkan upload video cikgu tu. Okay, jangan lupa tulis nama lah. Pendek je cikgu dan cikgu tulislah teknik yang cikgu pilih tadi. Panning ke, okay, panning ke, orbit ke, ninja ke. Dah tak ingat dah jenis-jenis tadi. Okay, tilt up, negak ke atas. Tak adalah kan, sebelum saya belajar yang ni pun, saya ambil gambar video pun statik macam tu je kan. Tak kreatif kan. Okay, bila belajar ni lah, kenapalah kan tak terfikir nak buat-buat gerak-gerak macam ni kan. Dan kalau cikgu cari search dekat internet pun banyak lagi. Okay, teknik shot ni macam-macam. Okay, silap-silap cikgu boleh jadi cinematographer, drama, filem pula lepas ni. Short film ke kan. Okay, panning, tilt up, tilt down, dolly zoom, dash angle yang kita boleh buat lah. Extreme close up, orbit pun boleh. Kalau ada soalan pun boleh tanya. Ika buat tak Ika? Ika lah buat dulu. Tengah nak masuk dalam Padlet ni. Okey. Cikgu boleh rakam apa yang ada sekeliling cikgu je. Cuma kita nak belajar cara rakaman tu lah. Okay, lepas ni bila dah tahu teknik shot apa semua, dah tahu buat skrip, dah tahu buat storyboard, boleh rakam video dan boleh edit. Okay, boleh guna VN tadi ataupun CapCut. Okay, dan dulu. Kemudian nak cuba yang lain-lain tu pun boleh.
cikgu boleh cuba. Cikgu cuba je semua dan cikgu pilih yang mana paling cikgu rasa senang dan sesuai untuk cikgu lah. Okay, macam saya pun saya cuba semua. Okay, Filmora pun pernah guna, KineMaster pun pernah guna. So kita lepas tu kita akan tahulah yang mana kita rasa sesuai dengan kita. Okay, video-video yang ada kat sini ni pun cikgu boleh tengok juga. Boleh masuk ke Ika? Padlet Kak Ju tu. Boleh, saya Boleh? baru cuba. Tak tahulah dapat masuk ke tidak. Cuba. Kok tak boleh pula. Ada tak dalam? Sekejap, tengok sekali lagi. Share screen. Dah masuk ke? Saya dah masukkan. Ya, tak keluar pula kat sini. Kejap. Dah refresh dah. Sekejap. Okey. Ada. So, kita boleh tengok Ika punya satu. Alamak. Boleh ke tak? Boleh. Saya cuba. Teknik apa tadi? Panning apa tadi? Campur-campur. Okey, tapi saya down to down. Tapi memang saya tak boleh buka video dia jadi ni. Tak boleh buka besar Okey. Alright. Kalau nak campur pun boleh tau. Kita buat panning kiri kanan macam tu kan. Okey, kemudian buat ke atas, buat close up. Okey, betul dah tu. Okey. Okey, thank you. Sama. Okey, saya nampak ada ramai juga cikgu yang masuk tu. Kita tengok sekejap. Okey, tak sabar ni nak tunggu cikgu-cikgu share ni. Okey, tahniah Cikgu Ika. Cikgu Ika ni pun hebat ni. Okey, teknik ninja. Kita ada dapat satu. Okey, teknik ninja. Kita tengok. Cikgu apa? Cikgu tulis sama. Okey, saya tak boleh buka besar video cikgu sebab nanti dia internet saya kurang stabil. And go. Okey, betul lah. Okey, kita follow. Kita follow subjek. Okey, tanya cikgu. Emily ke ni? Okay. Sempat pula ke? Okey, thank you. Sempat Cikgu Emily. Okey. Ada lagi tak yang upload? Sekejap kena refresh dia setiap kali. Okey, nampak ramai ada dalam ni. Cuma dia tak keluar. Mungkin sebab mungkin saya punya line internet petang ni. Line. Sebab Nampak. hujan. Okey. Hujan tak? Kat sini tak hujan pula. Itulah. Okey, ada 2 saja yang masuk. Okey, tak apa. Oh, line agak slow. Sangat jelas dan sangat membantu. Okey. Alhamdulillah. Okey, so sementara cikgu nak masukkan tu, so saya harap cikgu dapat something. Okey, kita kembali sikit lagi. Okey, so yang ni maksudnya ini adalah kita panggil effort impact matrix. Maksudnya kita apa-apa yang kita buat tu kita cuba recheck balik. Adakah hasil ataupun impact yang kita dapat tu setimpal dengan usaha kita. Okey, maksudnya usaha kita banyak mana, hasil dia macam mana. So kita sentiasalah. Okey, sebab apa-apa pun kita punya klien utama adalah murid kita lah. Okey, dan juga sekarang ni sebab pendidikan ni dia dah meluaskan. Maksudnya tidak terhad dalam bilik darjah saja. Jadi ilmu daripada guru dari ceruk mana sekalipun dapat diterima oleh pelajar dari mana-mana. Maksudnya kan tak semestinya pelajar tu belajar daripada cikgu dia sahaja. Pelajar tu mungkin belajar daripada cikgu lain juga. Okey, murid kita belajar daripada cikgu lain. Kita mengajar murid lain. Okey, secara macam mana? Mungkin kita tak bersua muka pun, tapi secara video konten kita ni. Jadi yang penting ialah bila cikgu buat video konten ni, memang yang penting cikgu kena utamakan ialah konten cikgu tu betul. Okey, fakta tu betul. Kalau cikgu buat video eksperimen, prosedur tu betul lah. Okey, tak kira lah cikgu macam tadi kan mengajar sejarah, mengajar geografi. Okey, cikgu boleh rujuk macam-macam video. Ada video cikgu sejarah, ada video cikgu geografi, ada video cikgu maths, ada video cikgu BM, ada video cikgu sains kan. Okey, make sure betul konten dia dan kita tak ada untuk
kita tak ada isu kita nak promote barang ke apa semua. Contohnya kan, macam kita buat video tu, kalau boleh kita cubalah kalau kita gunakan bahan-bahan tu, kita tutup dia punya brand lah, jenama. Macam tu contohnya. Okey, maksudnya pas penggunaan kita, contoh kita nak sebut ubat tahan sakit tu, contohnya paracetamol. Boleh betul lah, bukan menggunakan Panadol. Panadol tu adalah brand. Okey, maksudnya cikgu kena check benda-benda macam tu lah. Okay, kita cuba hasilkan betul-betul berkualiti. Dan sebenarnya macam tu, bila kita hasilkan video kan, lama-lama bila kita tengok balik, kita nampak aja kesilapan kita untuk video-video tu. Okay, video lama kita tu kita tengok, oh sini. Maksudnya akan datang tu boleh diperbaiki lagi. Okay, so teacher ni memang dia punya tanggungjawab dia tu besar. Okay, selain daripada teach, dia juga encourage, instruct, mentor, praise, influence, guide and inspire. So make sure cikgu bagilah influence yang baik. Okey, influence yang baik maksudnya. Okey, cikgu guide yang betul. Cikgu inspire murid-murid cikgu. Okey, dan cikgu jangan sesekali merendah-rendahkan murid kita. Okey, jangan sekali-sekali merendahkan murid kita lah, macam memperlekeh-lekehkan mereka dan sebagainya lah. Okey. Okey, sebelum berakhir juga saya nak bagi yang link booklet tadi balik supaya cikgu boleh isi yang kolom last tu. Sekejap ya cikgu, jangan keluar lagi. Okay. Okey, dekat ruangan chat saya bagi link booklet. Okey, cikgu masuk balik link booklet tersebut. Okey, cikgu isi kolom yang ketiga tadi. Yang apa yang cikgu dah dapat hari ini. Okay, what I learned today. Okay. Adakah cikgu dapat apa yang cikgu nak tadi tu? Cikgu dah tahu dan cikgu boleh cuba. Mungkin kalau kita nak belajar semua tu, tak sempat kan dalam masa 1 jam setengah. Jadi saya bagi yang asas-asas dahulu dan cikgu boleh mula. Okay. Dan cikgu boleh mula buatlah. Dan harapnya boleh rujuklah juga kan untuk penambahbaikan. Okey, ada yang apps yang bagus-bagus, sangat membantu, apps yang menarik, kepelbagaian aplikasi peranti mudah alih. Okey, ya betul. Cikgu dapat ilmu, cikgu perlu cuba buat. Okey, dah tahu beberapa jenis video maker. Okey, apa komen anda tentang sesi petang ini? Ada soalan bagaimana nak dapatkan rakaman perkongsian. Cikgu nanti boleh lihat dalam website Connecting Dots Learning. Hari betul Isnin kan? Zalina? Hari Isnin depan kan? Ya, betul. Cikgu boleh lari website Connecting Dots Learning cikgu untuk dapatkan rakaman-rakaman hari ini dan yang sebelum-sebelum ini. Okey, saya dapat feedback yang baik banyak ni kat sini. Pertambahan ilmu baru bagi saya, terbaik, ilmu yang sangat jelas, berguna, perkongsian yang bermanfaat. Okey, terima kasih semua. Okey, yang ni last. Adakah sisi perkongsian berjalan lancar? Ni cikgu boleh guna skala 1 hingga 5 lah, Likert. Skala Likert. Okey, yang 5 tu paling setuju lah. Yang 1 tu paling tak setuju ya. Okay, saya pun nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu sebab sudi datang untuk sesi perkongsian hari ini walaupun sekarang kita sedang dalam cuti sekolah kan. So saya pun nak minta maaf juga sebab sesi pun dari saya dah habis. Atas apa-apa kekurangan lah, macam tadi saya nak tunjuk yang contoh tadi tiba-tiba pula line tak berapa ni hari ni kan. Tapi contoh-contoh yang video-video tu cikgu boleh tengok dekat link Padlet tadi. Saya dah ada bagi contoh-contoh macam mana video yang katakan guna green screen, mana yang ink annotation, mana yang video guna OBS. Itu contoh-contoh lah. Saya ambil sikit-sikit lah untuk cikgu sebagai panduan lah. Nanti cikgu boleh rujuk lagi kalau cikgu tengok dekat YouTube tu macam-macam video ada. Kalau cikgu nak yang animation semua tu dia biasanya berbayar, macam kita guna Powtoon, Doodly semua tu dia ada, kita kena bayar lah untuk gunakan kartun tu. Animation tersebut. Thank you very much Cikgu Ika. Bagi kat Cikgu Ika balik.
Terima kasih kepada Cikgu Tuan Juhaida atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Kalau lihat di chat tu memang ramai terima kasih kepada Cikgu. Ramai beginner dalam ni. Alhamdulillah sangat-sangat membantu. Saya pun kalau tadi Cikgu Juhaida kata betul, Cikgu kena mulakan dan nak buat video ni kita tengok kita punya siapa klien kita. Kalau kita memang nak buat untuk, first kali untuk anak murid kita lah. Kalau kita fikir orang lain nak tengok seluruh Malaysia, kita akan takut. Kita akan tengok video orang lain, kita takut, canggihnya tak. Okay, jadi kita buat untuk anak murid kita dulu. Okay, jadi anak murid kita lah yang akan menilainya. Okay, kalau kita nak tunggu orang, nak untuk seluruh Malaysia, kita takut. Okay, jadinya nanti insyaAllah bila cikgu dah upload kat YouTube tu ada je nanti orang lain yang murid lain yang akan melihat juga dan akan banyaklah nanti view-nya. Jadi first kali untuk klien kita, untuk anak murid kita sendiri, dan betul saya setuju kata Cikgu Tuan Juhaida tadi, anak murid kita memang suka tengok muka kita sendiri. Bukan video cikgu lain, dia nak muka cikgu sendiri. Jadi cikgu bolehlah bermula ada lagi seminggu sebelum kita naik sekolah ni, bolehlah cuba-cuba buat video dan upload di YouTube. Dan bolehlah bersedia untuk kita naik sekolah nanti. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan guru yang ada dalam ni dan saya serahkan kepada Dr. Zalina untuk seterusnya. Terima kasih dan jumpa lagi. Baik, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada kita kata moderator kita lah pada hari ini, Cikgu Ika Liana kerana membantu penceramah kita iaitu Tuan Juhaida binti Tuan Muhammad Amin atas perkongsian yang sangat baik bagaimana nak buat video kandungan. Saya memang tak ada kepakaran langsung dalam bahagian ini, tetapi apa yang saya dapat lihat dalam masa 2 tahun kita berada dalam keadaan pandemik, kita dapati makin ramai cikgu-cikgu kita yang berada di Malaysia ini semakin mahir dan kreatif dalam bidang masing-masing, terutama dalam mengendalikan atau mewujudkan tools untuk mereka menjalankan PDP dengan anak-anak murid sama ada dalam talian ataupun hari ini dah bersemuka masih boleh kita gunakan atau juga secara hybrid. Jadi perkongsian-perkongsian kita yang dah 29 minggu ini, 29 minggu itu dah banyak bulan dah. Antaranya memang banyak kita belajar tentang penggunaan tools yang barangkali pada sebelum ini kita tak guna pun. Kerana kita berhadapan dengan murid secara bersemuka di sekolah, dengan kekangan masa, kita mengejar silibus, kita nakkan murid kita dapat apa yang kita ajarkan. Rupa-rupanya ada hikmah di sebalik pandemik ini sehinggakan saya dapati secara peribadilah saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada semua peserta, kepada semua guru-guru pakar dalam CDL ini kerana banyak perkongsian yang diberikan itu di luar jangkaan saya. Perkongsian yang diberi itu rupanya begitu kreatif sebenarnya cikgu-cikgu semua. Begitu bersemangat dan bersungguh-sungguh nak menjadikan ilmu yang nak disampaikan kepada anak didik kita itu sampai dengan baik dan berkesan. Kerana hasrat kita akhirnya ialah nak menjadikan anak murid itu ialah kita sebut sebagai kemenjadian murid. Jadi syabas dan tahniah sekali lagi dalam perkongsian hari ini. Saya kira Tuan Juhaida telah memberikan perkongsian yang subtle, yang soft, yang sangat mudah nak faham, tidak panik walaupun dalam ada ketika-ketikanya tak boleh nak keluarkan apa yang nak dikongsikan, tetapi saya sangat yakin sedikit sebanyak ilmu yang diberikan itu sebenarnya menambahkan lagi pengetahuan dan kemahiran kepada para peserta. Dan jangan lupa kita telah sediakan ataupun Urus Setia telah paparkan link kehadiran untuk hari ini, jadi jangan lupa untuk mengisi link kehadiran agar tuan-tuan dan puan-puan akan menerima sijil penyertaan pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan insya-Allah pada sesi yang ke-30, iaitu sesi yang juga tidak kurang menariknya yang akan di-sharekan oleh rakan Urus Setia, iaitu dengan tajuk mempelbagaikan reka bentuk 3D dengan Tinkercad
yang akan disampaikan oleh Cikgu Nabila Farhana binti Yahya. Jadi jangan lupa itu ada link pautan untuk pendaftaran. Kepada cikgu-cikgu sekalian, bolehlah buat pendaftaran awal dan juga berikan dan sebarluaskan kepada rakan-rakan di sekolah dan juga di mana-mana yang mereka berada. Kita jumpa insya-Allah dalam siri yang ke-30 minggu depan bersama dengan Cikgu Nabila Farhana. Sekali lagi saya bagi pihak CDL mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Tuan Juhaidan dan juga Cikgu Ika yang membantu, dan saya kira perkongsian ini sangat baik kepada kita semua dan moga bermanfaat. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Ambil gambar tak, Doktor? Oh, lupa. Ambil gambar. Tengok dia ingat tu. Sila-sila. Saya dah terlupa dah. Ambil gambar. Jom buka kamera dulu. Masing-masing untuk kita ambil gambar. Hari ini kita ada 251 peserta. Saya tahu dia bila towards the end tu, siapa dah isi tu yang tak nak dengar kita sembang ni dah keluar lah. Tapi yang ada ni kita ambil gambar. Ika, tolong Ika. Baik. Okay, satu. Cikgu Mas ada tu dah senyum dah tu. Sekejap. Ada lagi tengah. Okay. Saya tunggu penuh. Okay. Ready cikgu? 1, 2, 3. Okay. Kita ambil satu lagi page. Ada berapa page ni? Okay. Kena senyum sentiasa sebab tak tahu di muka surat mana. Ya, betul. Okay, tapi page yang pertama je lah yang nampak on video ni. Okay, satu lagi, sekali lagi. 1, 2, cikgu senyum. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Selamat bercuti. Minggu yang kedua kita tersadang bercuti. Bukan kita, saya tak cuti. Tuan-tuan dan puan-puan. Teruskan percutian. Masih ada yang sedang memandu. Tapi saya yakin ilmu itu di mana-mana kita berada kita boleh ikuti, sebab itulah ada kelebihannya bila kita gunakan dalam talian ini. Baik, terima kasih sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa lagi insya-Allah ke depan.